Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subjek AMSU 5403, nama saya Hasinah binti Rahman. Nombor metrik CGS 024033325. Tajuk adalah isu-isu semasa akidah dan pemikiran Islam. Seterusnya, dalam pengenalan terbahagi pada dua. Yang pertama ialah objektif tugasan dan yang kedua ialah kandungan tugasan. Baiklah, dari segi objektif tugasan ialah untuk menilai keupayaan pelajar, melakukan analisis dengan secara kritis ke atas sumber dan data yang didapati serta mengaitkannya dengan akidah dan ajaran Islam. Kemudian kandungan tugasan. Analisis kesalahan akidah sama adalah bentuk perkataan, perbuatan dan menyatakan daripada skin yang terlibat dengan mengemukakan hujah dan dalil yang memaklumi hal tersebut bercanggah dengan akidah Islam. Yang kedua, membincangkan kritikan sosial daripada sisi pemikiran masyarakat yang tersirat pada filem ini dengan menyatakan babak tersebut. Dan yang ketiga, kefahaman akidah yang tidak betul ataupun tidak benar mampu membawa kepada ajaran sesat. Sehubungan dengan itu, penulis akan menyatakan pandangannya secara kritis dan komprehensif dengan mengambil contoh semasa di Malaysia. Dan keempat, kesimpulan iaitu di mana penulis akan menganalisis secara kritis ke atas sumber yang diperolehi daripada filem Panca Delima lalu menghubungkannya dengan akidah dan ajaran sesat. Baiklah, seterusnya. Bahagian 1A, analisis kesalahan akidah. Di sini, di bahagian yang pertama, melalui perkataan dan perbuatan. Ya, kesalahan akidah melalui perkataan dan perbuatan. Pada minit yang ke-24, minit 12 saat hingga 24 minit 20 saat daripada skin Suria Kencana, dia berkata kalungmu itu kalung pusaka. Maksudnya kalung Panca Delima tu kalung pusaka. Rendamkan air renjis di muka. Bapamu akan sembuh semula sebelum siang menjelma tiba. Sebelum siang nanti dah sembuh dah. Renjis air saja. Gitulah kata Suria Kencana. Kemudiannya pada minit 24 minit 28 saat sehingga 24 minit 36 saat daripada skin teratai merendam kalung pusaka tu dalam air dan direnjis ke muka. Teratai apa? Ikutlah kata Suria Kencana, dia rendam dalam air. Lepas tu renjis kat muka bapa dia. Perbuatan teratai ni menunjukkan dia bergantung dan mengharap kepada Panca Delima supaya dapat menyembuhkan bapanya. Menurut Jakim dalam buku garis panduannya pada tahun 2015, mempercayai bila percaya wujudnya keramat pada benda-benda dan objek tertentu dan memberi faedah atau manfaat yang luar biasa, antaranya seperti telaga keramat, cincin keramat, hukum mempercayai wujudnya keramat pada satu benda itu adalah syirik disebabkan anggapan itu boleh memberi manfaat selain pada kuasa Allah. Syirik tak boleh begitu. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Maksudnya, dan janganlah engkau wahai Muhammad menyembah dan memuja yang lain dari Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau mengerjakannya demikian, maka pada saat itu menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu. Surah Yunus, juz 10 ayat 106. Yang kedua, melalui perbuatan. Contohnya, pada minit 1 jam 12 minit 28 saat Karma memetik selai daun emas.
Begitulah yang dilakukannya setiap hari. Kemudian perbuatannya itu telah diperhatikan oleh Tanjung. Lalu pada minit 1 jam 13 minit daripada skin, Tanjung telah mematahkan satu ranting yang mengandungi beberapa daun emas. Pada minit 1 jam 13 minit 7 saat, jin datang menjelma dengan wajah yang buruk, kemudian mengangkat Tanjung dan menghempaskan atau mencampakkannya daripada tempat tinggi ke tempat yang ke bawah. Maka Tanjung pun terkorban. Menurut Islam, percaya pada benda-benda khurafat dan tahlul seumpama benda-benda keramat seperti pokok, kubur, telaga dan sebagainya, serta percaya ia mempunyai kuasa selain daripada Allah adalah syirik dan bertentangan dengan kepercayaan tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengikut garis panduan JAKIM 2015. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitab Hudud, bab 44, halaman 33. Yang keempat, melalui perbuatan. Pendeta berbicara dengan saudara Kencana dan sahabat-sahabatnya, ada 4 sahabatnya dalam gua pada minit 1 jam 5 minit 36 saat sehingga 1 jam 5 minit 38 saat. Dalam babak tersebut, wahai cucu-cucuku, aku tahu penderitaanmu akan tamat kalau kau mendapat kalung hikmat. Maksudnya, kalau hikmat tu akan menyelesaikan semua masalah penderitaan mereka tu. Itu maksud pendeta. Menurut Wahbah Zuhaili 2012, bahawa tangkal azimat, ubat pengasih dan pendinding penghalang yang kandungannya adalah kata-kata lafaz-lafaz yang tiada dapat difahami, angka-angka, kalung, tulisan-tulisan dan lain-lain khurafat, yakni tahyul dan adat yang hina merupakan bid'ah yang haram. Satu B ialah kritikan sosial yang tersirat pada filem. Pertama ialah isu kemiskinan. Pada minit 2 minit 32 saat, dari skin perebutan untuk mendapatkan makanan. Ya. Kalau kita lihat di situ, anggrek dan teratai berebut-rebut untuk mendapatkan makanan. Selain daripada itu, keadaan rumah yang serba kekurangan. Baiklah, yang kedua ialah adab sopan. Pengarah P. Ramlee menunjukkan bagaimana adab sopan yang ditunjukkan oleh teratai menghidangkan makanan untuk kakak-kakaknya iaitu Tanjung dan Anggrek pada minit 3 minit 17 saat. Dari babak teratai kata, "Kak, makanan sudah sedia, silakan Kak segera." Di samping itu, terdapat juga kezaliman yang berlaku dalam keluarga. Teratai sentiasa didera oleh kakak-kakaknya. Contohnya, pada minit 4 minit 24 saat pada skin, Tanjung dan Anggrek memukul teratai walaupun teratai telah menghidangkan makanan untuk mereka. Dan selain daripada itu, larangan berjumpa lelaki dan wanita yang bukan muhrim di tempat sunyi. 32 minit 17 saat, Karma bapa teratai sangat marah apabila menemui teratai dan Karma berdua-duaan dari babak. Karma, yakni bapa teratai berkata, "Inikah pekerjaanmu, anak tak tahu malu?" Di samping itu, teratai dan Tanjung mengheret diseretnya teratai dari tempat yang mereka jumpai sehinggalah ke rumah. 1C, kefahaman akidah yang tidak betul mampu membawa ajaran sesat. Ajaran sesat bermaksud sebarang ajaran ataupun amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa bahawasanya ajaran dan amalan yang disebut adalah ajaran Islam atau yang berdasarkan ajaran Islam. Walhal sebenarnya ia bercanggah dengan Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah serta bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi antara ajaran-ajaran sesat di Malaysia ialah ajaran Ayah Pin, Milad Ibrahim, ajaran ilmu hakikat, ajaran martabat 7 dan sebagainya. Ajaran Ayah Pin antaranya ialah Ayah Pin ni mengaku Tuhan yang turun langit, memiliki kuasa yang boleh sembuhkan penyakit, ada kuasa menjadikan manusia berubah menjadi batu dan sumpahannya mengetahui perkara gaib. Seterusnya menolak rukun Islam dan hukum syarak, menolak rukun-rukun Islam, menghalalkan atau membenarkan makanan yang haram, juga mewujudkan hukum syarak, contohnya nikah batin. Manakala ajaran sesat Milad Ibrahim atau Abraham antaranya ialah
Yang pertama, mendakwa wujudnya Rasul sesudah Nabi Muhammad. Kemudian, menggabungkan ajaran Islam, Kristian dan Yahudi. Kemudian, meninggalkan solat 5 waktu dan solat Jumaat. Makna tak payah solat, katanya. Yang keempat, mengadakan bai'ah, iaitu perjanjian oleh anggota milah Ibrahim atau Abraham. Kesimpulan, dari sudut akidah, wujud perbuatan syirik yang sangat jelas dan berulang kali. Antaranya, memuja batu Telaga Sakta yang dilakukan oleh permaisuri, iaitu apabila permaisuri tidak setuju dengan manusia tersebut, maka dia akan mensihir manusia tersebut kepada menjadi ular. Contohnya, malam jadi manusia, siang jadi ular, atau malam jadi manusia, siang jadi lembu. Kemudian, daripada Suria Kencana dan teratai, kita dapati mereka berdua banyak meminta pertolongan daripada Kalung Panca Delima. Seolah-olah Kalung Panca Delima banyak mempunyai kuasa yang sangat besar. Seperti menyembuhkan penyakit, menghancurkan segala kezaliman, menjadikan haiwan-haiwan yang telah menjadi sumpahan sihir tadi menjadi manusia seperti sedia kala. Dan begitu juga dengan perjanjian dengan jin, iaitu pokok daun emas. Perjanjian dengan jin, satu hari hanya boleh petik sekali sehelai sahaja. Amalan dan upacara di atas amat bercanggah dengan akidah Islam yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Akidah yang menyeleweng membawa ajaran sesat, contohnya ajaran Ayah Pin dan ajaran milah Ibrahim. Sekian, wassalam.